Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kepada kita berkumpul lagi, insya-Allah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Ini minta maaf nota lambat siap kali ini, sangat lambat ya. Kemudian kita hadir sampai kepada potongan yang ketiga daripada suratul Baqarah punya isi pertama. Kita kata suratul Baqarah ni panjang tapi dua isi besar. Dia satu bahagian pertama adalah alasan penarikan ataupun pencabutan daripada Bani Israel khilafah dan hidayah. So Allah ceritakan dalam tu berkenaan dengan kenapa mereka layak, ialah bermula dari kisah sebutan tentang nikmat Allah Taala ke atas mereka. Kemudian tentang perangai mereka dengan Musa, perangai mereka dengan Muhammad SAW. Dan yang kita bincangkan itu yang terakhir ayat 75, ayat 124 sampai 141, itu berkaitan dengan dakwah Ibrahim alaihissalam dan pembatalan hubungan mereka dengan Ibrahim. Pembatalan hubungan mereka dengan Ibrahim. Mana apa sal mereka ni tak ada kaitan dengan Ibrahim. So dimulakan dengan ayat 124 yang Allah nyatakan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dengan ketika Allah Taala menguji Ibrahim dengan beberapa kalimah, dan Allah Taala lalu dia menyempurnakannya. Allah Taala ujikan dia beberapa task. Itu kita ambil 141 sampai 124. Okey. Hari tu kita ambil tafsir ringkas, masih dengan tafsir ringkas sampai hari tu kepada ayat yang lepas buat Allah. Lepas berkenaan dengan tajuk am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul antum a'lamu amillah. Dan adakah kamu nak mengatakan bahawa Ibrahim, Ismail dan juga Ishak serta Yaqub dan juga Asbat, mana anak-anak keturunan Yaqub alaihissalam, kanu hudan aw nasara, mereka dahulu Yahudi atau Nasrani. Mereka dahulu Yahudi atau Nasrani. Dan Allah nyatakan kul antum a'lamu amillah, katakan hai Muhammad, adakah kalian lebih mengetahui ataupun Allah? Adakah kalian lebih mengetahui ataupun Allah? Pasal mereka berhujah atas Allah Taala banyak, tapi kita tidak mengiyakan sesuatu pun daripadanya. Bahkan Allah Ta'ala membatalkan, Allah Ta'ala ajar kepada kita cara untuk kita menjawab perkara tersebut. Ayat terakhir kita ambil itu ayat 1 yang ke 129 140 kan. Itu yang terakhir kita ambil 129 140 itu yang terakhir. InsyaAllah kalau tak ada ni kita akan masuk kepada bahagian hidayah dan juga pengajaran yang boleh perolehi daripada potongan 141 sampai 124 sampai 141 insyaAllah. Jadi memang macam tafsir maudhu' ini dia start dengan tafsir ringkas tentang ayat kita bincangkan, kemudian baru dia bincang berkenaan dengan pengajaran ataupun apa yang patut diketahui oleh seorang daripada daripada tajuk yang dibahaskan. Okey. Jadi hari tu kali terakhir kita bincangkan yang terakhir kita bincang itulah ayat yang terakhir tu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun, itulah umat. Allah Taala ulang dua kali dah ayat ni dalam surah Al-Baqarah, dua kali Allah Taala ulang. Pertama selepas daripada menceritakan kisah Yaqub alaihissalam punya wasiat kepada anak-anaknya. Allah Taala datangkan lepas kisah tersebut, Allah Ta'ala datangkan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat, itulah bangsa telah berlalu, untuknya apa ia kerjakan dan untuk kamu apa kamu kerjakan. Dan ayat ni sebenarnya menjadi asas ayat yang kita ni, ayat ni 141 ni dan juga 134, dia dua kali. Dia sebenarnya untuk memberikan pada kita satu garis panduan berkenaan dengan cerita yang Allah Ta'ala ceritakan tentang Bani Israel ni untuk pengajaran kita sahaja. Dan kita tak perlu nak mempersoalkan amal mereka banyak mana, apa mereka buat dan sebagainya, sebab mereka akan dihukum oleh Allah Ta'ala dan dikira oleh Allah Ta'ala berdasarkan kepada amal mereka. Dan kita juga akan dikira Allah Ta'ala berdasarkan pada amal kita. Tidak kita dikira dengan asal amal mereka kita kena.
Atau amal kita mereka kena? Tak ada. Semua orang kena dengan amal masing-masing. Sebab itu macam persoalan kadang-kadang ada orang tanya, macam ni Ibrahim solat? Macam mana solat milah Ibrahim kan? Kan ada orang dia kata Ibrahim punya dia tak solat cara Muhammad. Ada orang kata kita tak solat cara Muhammad, kita solat cara Ibrahim. So dapat mana cara Ibrahim? Solat milah Ibrahim 3 waktu sahajalah, dan macam-macam lah. Yang kita kata benda berkenaan semuanya khurafat dan dongeng yang diada-adakan oleh orang yang tidak mahu mengikut Muhammad SAW atas dasar kerana zindik. Ya, zindik. Dia kufur tapi dia buat Islam. Dan kita kata semua yang kena pada mereka yang terdahulu tak ada kena pada kita, dan tak ada persoalan ke atas kita. Kita tak perlu macam tapi dulu lepas, kenapa dulu halal? Itu hak Allah Taala. Apa dia hukumkan pada dahulu, dia hukum tak hukum pada kini, atau dulu dia bolehkan sini kat sini dia tak benarkan, itu hak mutlak dia sebagai Tuhan. Tidak ada siapa sepatutnya mempersoalkan atas dasar kita sebagai penerimaan dan juga kepatuhan semata-mata. Sebab tu dalam ayat terakhir yang dia nyatakan itu disebut dan dia kata, dan apabila sampai dia kata kerana mereka nak menafikan pasal bila Allah Taala kata pada mereka ayat sebelum tu am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, adakah kamu nak mengatakan bahawa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat dan asbat kan, dan anak cucu atau anak-anak kepada Yaqub, kanu hudan aw nasara, mereka dahulu dan Nasrani, sedangkan mereka semua datang sebelum daripada Taurat, sebelum daripada Taurat, sebelum datangnya Musa alaihissalam. Jadi dengan sebab itu kita disuruh supaya kata kepada mereka, adakah kamu lebih mengetahui atau Allah Taala lebih mengetahui? Kan? Dan tak ada siapa lebih zalim berbanding kalian kerana perbuatan penyembunyian kalian terhadap penyaksian yang kebenaran ke atas para anbiya semua sekali, dan juga penyaksian kebenaran kepada Nabi petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka suruhkan daripada tanda Nabi, nanti insya-Allah kita akan sambung nanti insya-Allah. Dan apabila sampai baris ayat ini kepada batasan ini, datanglah zahirlah dia kata pembezaan. Sampai pada sini nyata pembezaan kita dengan mereka, bahkan pembezaan mereka dengan Ibrahim. Pembezaan mereka dengan Ibrahim alaihissalam. Walaupun mereka keturunan Ibrahim dari segi nasab dan keturunan, dan mereka bukan keturunan bukannya bersantun dengan Ibrahim dari segi amal dan juga akidah. Kena faham macam tu. Kadang-kadang orang kita ni takkanlah anak wali tu, takkanlah orang soleh tu anak dia, kan, tidak menjadi masalah. Sebab benda tersebut memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Maryam contohnya. Dalam surah Maryam. Bila Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan apa? Lepas Allah Ta'ala ceritakan kan Maryam, mula Allah Ta'ala mulakan dengan Zakaria. Kemudian tentang Maryam. Kemudian tentang Ibrahim. Kemudian tentang Ibrahim, Musa, kemudian Ismail, kemudian Idris. Yang disebut dalam kisah berkenaan kan. Kalau kita baca ayat tersebut, hujung lepas Allah terangkan para anbiya, siapa mereka, kedudukan mereka yang mulia, Allah nyatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, lalu mereka meninggalkan sesudah ketiadaan mereka satu kumpulan pengganti, adaa'us salah, yang mereka mempersia-siakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu, keinginan mereka sendiri. Saya tunjuk ke depan. Pasal apa yang berlaku pada para anbiya itu yang hak Allah Ta'ala, pilihan Allah Ta'ala. Apa berlaku pada keturunan mereka itu tajuk lain. Jangan sekali-kali dikaitkan nabi-nabi berkenaan dengan kesesatan anak cucu dia. Anak cucu dia tak betul, itu anak cucu dia punya tanggungan. Apa para anbiya tu lepas, itu lepas pada para anbiya tadi. Jangan sekali-kali dikaitkan. Tapi masyarakat kita macam tu. Tapi bapak dia alim, takkanlah anak jadi macam tu. Kan ada keturunan nabi lah ya. Memang keturunan nabi lah. Pasal bukan Nabi Muhammad saja. Saya tunjukkan. Kan dia mula dengan kisah Zakaria. Lepas tu sebut tentang Maryam. Kemudian lepas Maryam, kisah Isa sikit. Lepas tu terus masuk kepada kisah Ibrahim. Kemudian masuk kepada kisah Ismail. Kemudian Musa. Kemudian Ismail, kemudian Idris. Sampai pada ayat yang ke 57. Lepas tu Allah kata tentang mereka tersebut yang disebutkan kisah dari Maryam sampai kisah Idris tu, ulaikal ladina, ayat 58 surah Maryam. Ulaikal ladina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Taala ke atas mereka. Minan nabiyyin min dzurriyyati Adam, dari kalangan para nabi daripada zuriat Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh,
dari kalangan orang-orang, dan juga dari kalangan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina, dan daripada zuriat Ibrahim dan Israel. Siapa Israel? Yaqub. Wa mimman, di kalangan orang-orang yang hadaina, kami beri hidayah, wajtabaina, kami pilih mereka. Idza tutla alaihim ayatul rahman, bila dibaca kepada mereka ayat-ayat ar-rahman, kharru sujjadan wa bukiya, mereka jatuh sujud dalam keadaan menangis. Okey, itu mereka. Kemudian ayat lepas 59. Ini kena faham. Pasal ini Nabi, bawah belakang tu yang kira. Walaupun keturunan Nabi pun, kita hormati mereka atas dasar keturunan Nabi, tapi tidak kita kata mereka lah hidayah semata-mata. Sebab Allah Ta'ala nyatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah, lalu mereka tinggalkan sesudah daripada mereka satu kumpulan pengganti, adaa'us salah, yang mengabaikan solat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti kehendak syahwat mereka sendiri. Fasawfa yalqauna ghayya, maksud mereka pasti akan menemui dengan kebinasaan. Nah, Allah Ta'ala janjikan bukannya sebab mereka ni mereka terus lepas. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali siapa yang bertaubat daripada buat jahat, bertaubat, wa amana, beriman, wa amila salihah, dan beramal soleh, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a, maka mereka itulah orang yang akan masuk syurga dan tak akan dizalimi sedikit pun. So dari sini kita faham apa connection Nabi, para anbiya tadi dengan keturunan. Yang kita baca satu dalil, banyak dalam Al-Quran Karim banyak perkaitan macam ni. Ada hubungan masalah apa keluarga tadi, keimanan bapa tak semestinya keimanan anak. Faham Sebab tu lepas disebut Allah Ta'ala kata, kul antum a'lamu amillah, pada mereka adakah kamu lebih mengetahui ataupun Allah Ta'ala lebih mengetahui. Wa man azliman, siapakah lebih zalim berkaitan macam orang macam kamu. Betul Allah Ta'ala terangkan betul, tilka ummatun, itulah umat qad khalat, yang telah berlalu, laha ma kasabat, untuknya apa dikerjakan. Jadi kata tadi, dia kata bahawa dan dia kata bila macam tu keadaan sekalipun, dia sebut bahawa semuanya telah nyata bahawa mereka ini kaum yang tiada kebaikan diharap daripada mereka. Tak ada kebaikan. Pusing mana pun itulah dah lepas pun. Ini perangai mereka ada, itulah yang apa hasil mereka yang ada. Maka di kat sini Allah Ta'ala macam nak suruh kita buka, supaya hendaklah kamu membuka safhah baru, lembaran baru daripada lembaran sejarah yang akan digulung padanya sirah orang-orang yang terdahulu, supaya menggantikan mereka di atas jalan di atas jalan sesiapa yang berjalan di atas kesungguhan. Berkata Muhammad Qutb, dia kata kemudian menutup ayat berkenaan dengan bentuk yang pemisah, yang Allah Ta'ala pisahkan antara dua umat dipisahkan. Lalu seolah mengisytiharkan tamatnya umat yang punya zaman, dan supaya bermula umat yang kedua punya zaman pula. Zaman mereka dah habis, ini orang baru pula. Dia menyatakan tilka ummatun, itu umat, itu bangsa, qad khalat, telah berlalu, laha ma kasabat, untuknya apa dikerjakan, walakum ma kasabtum, kamu apa kamu kerjakan, wala tusaluna amma kanu ya'malun, tidak kamu ditanya mengenai apa yang mereka dahulu kerjakan. Jadi kena tak kalau pada atau ini orang kata apa amalan nenek bidah? Samalah. Tapi macam ni lah, umat atau bangsa tadi, kita kata kali ikutkan keturunan, mereka satu keturunan. Dan bahkan kalau kita dakwah kita lebih Bani Israel kan, yang dakwah kita kata dalam surah Al-Baqarah ni, pada permulaan ajakan yang kita jumpa dalam first part of Al-Baqarah, seruan kepada Bani Israel sendiri, dan diorang keturunan anak-anak Yaqub pun. Dia being called, dipanggil supaya tinggalkan amalan mereka, ikut ajaran Muhammad. Sama aja. Pasal kita kata tak, pasal beza je adalah umat Muhammad ni, dia punya batasan tadi tidak seperti umat terdahulu. Umat terdahulu setiap nabi untuk bangsa masing-masing. Sebab tu kenapa pemisah tu. Jadi apa berlaku dengan mereka, tapi sekarang ni mereka kena ikut kita. Pasal kita macam kita teranglah, para anbiya pun kalau masih wujud, semua para nabi kalau masih wujud, mereka kena ikut Muhammad SAW. Tapi oleh kerana tu, kalau para nabi kena ikut, maka umat lagi kena lah. Umat lagi kena. Dia tak boleh kata putus macam tu. Hatta macam kisah dalam macam kisah yang pada atuk nenek kita kan yang silap. Kita tilka ummatun qad khalat. Mereka telah lalu. Mungkin mereka buat kerana jahil, kerana tak ada siapa terangkan. Zaman dulu payah nak belajar agama. Dan orang belajar kita Arab ni sikit sangat kita nak jumpa. Jarang-jarang. Kan nak pergi belajar. Zaman dulu kan belajar bukan sekejap. Sekali pergi 10 tahun kan. Yang sekarang kita 4 tahun balik. 4 tahun balik kita rasa happy kan. Zaman dulu tak ada.
Saya pergi belajar tu 10 tahun, 20 tahun baru balik. Jadi menyebabkan kadang-kadang orang nak apa masuk dalam bidang agama ni banyak tak nak. Lepas tu tak ada market lah. Tu tak ada market. Tak ada market. Kena market dulu. Dah sekolah agama dulu di Malaysia ni, pengajian agama dia jadi tempat buang kan. Orang yang grade D, E, F. Mungkin saya benar. Ya. Saya ingat waktu saya masuk sekolah Arab tu, saya masuk sekolah Arab kan. Saya masuk aliran Arab, Sanawi. Dia ada aliran akademik. Saya masuk aliran Sanawi tu bapak saya hantar. Bukan sebab saya bangang. Sebab dia bimbang takut saya liar, tu je. Walaupun saya tak liar. Bayang tak nak masuk. Duduk Kuala Lumpur tapi tak reti. Tapi saya buat benda lain, laga ayam. Di belakang rumah peluk ayam. Jadi tak ada siapa nak jumpa saya. Tak ada. Dia satu part lah. Dia tak senonoh sini, tak senonoh juga. Tapi dengan sebab tu saya tak reti. Okay. Jadi bila bapak saya hantar, saya ingat waktu pergi masuk sekolah tu, yang banyak masuk hadir tu semua yang lepas STP, tak tahu nak masuk maktab ke tidak, yang ini sekian tak lulus SRP. Lepas tu SRP kan, dia bimbang tak lulus SRP, tak boleh naik ke tempat, masuk sekolah agama. Dia bukan sebab willing tu nak masuk. Saya pun terpaksa juga. Bila orang tanya saya kenapa masuk sekolah agama, saya kata bapak saya hantar. Ustazah tanya, kenapa? Yang seorang ni nak mendalami agama, ini nak jadi ustaz, ini sekian. Sampai saya, bapak hantar. Lepas tu dia kata, tak ada niat ke? Dulu kecil-kecil ada niat, sekarang tak ada niat, dia kata. Dia teringat ayam kat rumah. Dia kata budak-budak kan, hobi pelik. Laga spider lah apa kan. Budak-budak kan. Jadi bapak saya hantar. Jadi ketika pergi tu, memang saya jawab itu. Saya kata saya dulu ada kecil-kecil ada niat. Tapi tak masuk, orang tak jadi kan saya tak minat dah. Tapi bapak saya hantar, saya ikut je. Serius saya pergi tu purely pasal bapak hantar. Cuma bapak saya hantar bukan sebab saya bangang. Itu cerita dia. Tapi saya dalam kelas saya tu ada saya jumpa yang budak-budak masuk tu, aku tak lulus ke tempat. Dia masuk aliran Arabic sebab tak lulus ke tempat. So orang ingat macam alternatif, tak lulus sains dan sebagainya, masuk bidang agama. Kod-kod mana tahu menjadi dia kata. Campak ke situ. Sampai budak yang seorang yang sekolah yang masuk kelas dengan saya tu mula tu kan. Elok keluar putusan SRP, dia bungkus bag. Saya kata, nak kena? Aku lulus ke tempat. Dia tinggalkan sekolah sebab lulus ke tempat. Kalau tak lulus ke tempat, masih duduk lagi lah. Faham tak? Ini family dia pun nampak macam tu. Tak lulus ke tempat, kau duduk sini. Sebenarnya orang campak anak yang tak lulus dan sebagainya ke sekolah agama. Zaman dulu. Zaman tahun 90-an, 80-an kan, 80-an awal, akhir 80-an, awal 80-an. Banyak orang yang pergi belajar tadi, banyak pergi masuk sekolah agama sebab keluarga hantar, sebab mereka tak lulus sekolah akademik. Kalau anak pandai, kita hantar kepada bidang agama, bidang ini akademik lah, sains dan sebagainya. Anak yang tak pandai hantar sekolah agama. Dulu saya kan problem dia masalah ni dalam belajar agama, lebih lagi kita belajar bahasa Arab dan sebagainya. Maka berat sebenarnya. Sebab sekarang bersepah orang belajar bahasa Arab tapi tak pandai pun. Masuk kelas ini, masuk kelas sana kan, tak pandai juga 10 kali. Bila ustaz tu tanya sikit, ponteng kelas. Ustaz start tanya soalan, ponteng kelas. Ini macam kita buat tafsir ni, mungkin saya tak suruh baca Quran. Saya hafal 2 ayat kan, seminggu kita bincang 2 ayat. Kalau saya kata, okey, insya-Allah ada tasmid. Kosong lagi kelas ni. Serius. Sebanyak orang dia tak suka disoal, dia suka datang dengar aje. Cool. Untuk apa? Datang dengan gaya cool. Kalau sekali tak boleh jawab, tak boleh. Dia pening kepala balik. Bukan sini tempat lain lah. Okay. Tapi cerita dia, benda ni masalah. Sebabnya orang dia letakkan. Jadi, zaman dulu tak banyak orang pandai bahasa Arab. Serius. Sekarang tak, ramai. Bersepah macam cendawan. Bahasa Arab mudah, bahasa Arab Quran. Bersepah kan. Dia bukan masalah susah. Sebab kita punya tumpuan dalam konteks belajar, dia kena masalah ulangan. Normally kita belajar bahasa Arab seminggu sekali. Mana lekat? At least 2 kali seminggu. Kena ada pembiasaan. Lepas tu dah belajar level 1 kan. This, that kan. Dah belajar this and that. Mana kita kalau belajar bahasa Inggeris, kita stop macam tu je ke? This and that, he, she, it, we, they. Mana ada kita akan upgrade kepada baca buku cerita. Bagi buku cerita bahasa Arab, orang lari. Mula start macam tu, banyaknya pula huruf dia tak nampak, tak faham, berlari, hilang. So, nak salahkan siapa? Normally orang belajar bahasa Arab, dia akan lari cepat. Lebih lagi bila kawan pandai daripada dia. Padahal kawan tu dah belajar 15 tahun dah, ataupun banyak kelas gila masuk. Dia baru masuk, tiba-tiba dia tengok orang pandai dari dia rasa dia bodoh, dia terus stop. Perangai biasa.
Masyarakat kita ni, dia belajar bila tengok orang pandai dia stop. Dia macam naik kereta kat highway tengah laju-laju kan. Kita sisi kecil 500 cc atau 650 kan. Kita kancil. Gegar. Kan lepas tu kawan sebelah potong kita. Dia sisi besar 2.5. 3.0 ke. Dia potong kita dengan kelajuan 16. Gitu laju. Kita pun ke tepi. Tak ke tepi. Lepas tu bila kelas ronda tanya, "Kak, kenapa berhenti?" Orang tu laju dari saya. Itulah analogi untuk orang yang berhenti belajar. Dia tak faham, patut jalan je lah. Sampai-sampai mungkin lewat daripada orang yang tadi. Pasal sisi dia besar, awak sisi kecil. Dah kena overhaul beberapa kali baru nak start belajar. Dia memanglah lain. Tak sama. Memang itu sebab kenapa dalam konteks ni, bila banyak orang belajar, dia lari. Satu kelas, dua kelas, lepas tu hilang. Nak pandai je ni. Sedangkan kami waktu belajar bahasa Arab tu, kami kena duduk dekat sekolah tu, tak boleh keluar. Faham tak? Dipaksa. Saya bilang balik, dipaksa. Kan? Tak ada tajuk lain. Tak ada pilihan. Waktu SRP saya RM12 Bapak saya tak bagi pula. Tak cakap apa. Saya tak kerti balik je. Budak-budak lain balik. Ada budak-budak yang kat situ, dia hasut saya lagi. Dia kata, kau dapat 12 balik lah. Kan? Boleh pergi minta sekolah lain dan sebagainya. Kan? Zaman tu kan macam RM12. Macam, walaupun tak pandai sangat pun. Kan? Jadi diorang macam budak-budak yang ada kat sekolah tu, dia kata, buat apa habiskan masa kat sini? Bagi diorang. Maksudnya diorang seolah macam tersangkut kat situ sebab keputusan akademik yang tak baik. Yang kita ni kalau kita akademik baik, lepas tu ada pula budak 9A. Pun sama budak-budak lain duk racun dia. Dengan kata, tak payah sekolah sini, kau sekolah sini buat apa? Tak, ini ayat yang tak patut tertimbun. Tapi anyway, diorang rasa kalau diorang dapat 9A, diorang takkan duduk kat sekolah tu. Duduk hanya kerana apa? Kerana terpaksa. Tapi faham tak? Dengan terpaksa tadilah, duduk juga belajar. Walaupun tak faham, duduk juga. Akhirnya Allah tak jadikan faham. Cerita dia. Tapi tak ada effort, macam nak faham. Sebab tu kalau dalam konteks bab belajar kan, zaman dulu memang sikit. Zaman sekarang amat banyak. Kelas-kelas bahasa Arab, Arabika lah, Arabia lah, apa benda tak. Ingat Arabika kopi je, Arabika belajar pun ada. Saya ingat kan? Ada dengar kan? Kopi Arabika saya faham lah. Ini ada kelas pengajian Arabika. Macam jadi nama baru keluar. Arabia lah, benda lah. Anyway, banyak. Alternatif online ada, universiti online ada. Even zaman sekarang, kitab-kitab yang macam kitab ni kan. Kitab ni harga RM1,200. Yang saya beli. Pesan dengan orang pergi ke Mesir, ada student pergi, saya pula pesan. Satu set dalam 10 jilid. Buku kita belajar ni. Harga dia RM1,200. Pelaburan. Tak, saya pakai PDF dia. PDF tu kan nak boleh ambil sekarang. Maksudnya PDF tadi saya baca sebiji, saya baca kitab. Tapi problem dia, zaman dulu tak ada peluang lah. Nak beli kitab tu pergi Sungai Besar. Ada nak pergi beli kitab Arab, Sungai Besar, Sahabat Bernam, tempat-tempat yang sekolah agama banyak. Adalah kedai-kedai kitab Arab kat situ. Wisma Yakin ada sikit lah. Punya payah nak dapat kitab Arab. Sekarang ni punya mudah. Tapi lah, bila Allah mudahkan cara belajar, tapi lah, manusia makin malas. Dia rasa macam, sempat lagi. Nantilah aku hafal, nantilah aku belajar. Dia tak tahu sebenarnya nyawa dia makin pendek. Dengan sebab itu kita kata, dari konsep dia memang beza. Sebab tu, kalau kita zaman dulu pula, untuk minta fatwa kadang-kadang. Nak berjalan di kampung kita, pergi tempat lain, jauh. Saya ingat apa? Macam katakanlah orang tu duduk kat Selangor. Saya ingat dulu, atuk belah mak saya. Dia nak pinang mak saudara, nak pinang isteri untuk anak dia. Dia daripada Kuala Selangor kan, pergi ke Johor naik tumpang-tumpang lori. Yalah zaman awal tu kan, mana nak ada sangat bas-bas persiaran, mana ada mudah. Sekarang je mudah kan, nak naik apa dan sebagainya. Tak ada sekian kapal terbang. Zaman dulu naik kapal terbang pun macam, kau naik kapal terbang, best ke? Kan? Orang tempat naik kapal terbang tu gitu, kembang je. Bintang kat tempat orang, you tak ada lagi. Serius, dalam 80-an, siapa naik kapal terbang tu, macam, kapal terbang. Serius. Faham tak? Jadi zaman berbeza. Zaman dulu, bayangkan lebih awal lagi. Macam mana nak berjumpa dengan guru belajar? Payah. Jumpa satu soalan, seminggu pergi jalan. Lintas naik bukit, turun bukit, seminggu jumpa tok guru. Halal ke haram? Haram. Patah balik kampung dia. Seminggu pula sampai. Halal ke haram? Haram. Kenapa haram? Seminggu lagi pergi.
Faham tak? The way of learning tak sama. Sebab tu bila kita katakan atuk nenek kita dahulu tersilap, tersalah, semua tak ampunkan mereka. Diorang bukan orang yang sengaja nak buat jahat. Dengan kesilapan tadi, dengan kesilapan fatwa ke dan sebagainya. Even kalau dia kata ada orang-orang yang belajar tadi, limited. Bila lagi kalau dia kata ada orang yang belajar, hantar sekolah agama sebab nakal sangat. Kan, dia hantar untuk supaya ubah perangai. Jadi kepala dia macam gitu. Tu budak sekolah agama kadang banyak-banyak kes yang cikgu geram gila kan, baling kursi sebagainya. Sebab apa? Sebab budak-budak ni separuh tu, kat sekolah kita orang tu semua budak tu. Ustaz kita orang tengok dia ni anak jin. Nakal gila. Kan bila kan zaman tu kan seluar bell bottom. Seluar yang baggy kan besar. Sekolah gunting, dia pergi kedai, dia tambah jadi panjang besar lagi. Sekali gunting dia bertambah besar lagi. Mana masa daripada sepatutnya sejengkal kan besar, jadi sampai dekat satu kaki besar. Iya kak. Tak tahulah pun dia bestnya. Saya tak faham juga. Lepas tu rambut GQ kan. Macam tu. Tak tahu. Lepas tu budak dia pula, dia terjun tau. Dia main gurau. Dia terjun daripada tingkat atas asrama kayu tu kan. Tingkat atas macam rumah kampung, daripada tu atas terjun ke bawah. Tak patah kaki pula tu. Yang tu ustaz tu kata kan, aku rasa dia ni anak jin. Orang budak Kuala Lumpur je. Budak KL kan. Sampai sekolah tu budak KL lah yang di M sebagainya ni. Budak Perak pun sama. Yang tempatan tu. Nakal sama je. Tapi lah budak nakal kan. So jadi benda macam ni kita kata memang peranan. Bila kita kata kaum terdahulu, orang-orang lama kan, atuk nenek kita tersilap, tersalah. Macam dulu diorang sambut hari mandi safar dan sebagainya. Memang salah lah. Tak ada siapa boleh kata betul. Tapi siapa yang ajar safar? Bukan Hindu. Kalau kata Hindu, siapa kata Hindu ajar safar? Safar dia orang Arab. Sebab Nabi SAW sebut la adwa wala tiyarta wala hamma wala safara. Wala safara, tak ada bulan safar. Dan tak ada bad omen, good omen, bad omen in bulan safar. Hatta Nabi sendiri musafir untuk sampai ke Madinah dalam bulan safar. Akhir safar, elok je sampai. Tak ada kecelakaan, tak ada kemalangan pun. Bulan safar tak boleh jalan lah. Itu dulu masyarakat Melayu kita. Kahwin tak boleh. Yang lain kahwin bulan Syawal, Ramadan pun nak bercerai juga. Bukan setakat tu, depan Kaabah lagi akad nikah. Aku terima nikahnya, Kaabah sebelah. Dengan mas kahwin tunai, alhamdulillah kan. Berkat sungguh tempat nikah. Esok lusa kan nikah, cerai juga. Banyak je macam tu, kan. So, jadi kadang-kadang orang salah faham. Bukan keberkatan dan sebagainya. Salah lah. Masyarakat kita Melayu kita. Jadi, tapi bila dibetulkan, macam kita kata adalah, diorang kumpulan manusia yang kita panggil apa? Mungkin jahil, tak tahu. Berbeza dengan orang yang zaman sekarang ni yang tahu. Yang tahu boleh belajar. Kan macam dia kata, bila dia kata ulama ini punya fatwa menyebabkan orang jadi teroris. Dia nak buang ayat Quran macam mana? Ayat Quran yang kata qatilul ladzina yalukum minal kuffar. Perangilah orang yang berdekatan kamu daripada orang kafir. Nak buang mana ayat tu? Macam bila dia kata Ibn Taimiyah rahimahullah punya fatwa berkenaan dengan siapa mati syahid nanti dosa terhapus. Benda tu dah sahih Muslim. Hadis Nabi kata al-qatlu fi sabilillah. Terbunuh di jalan Allah. Yukaffir kulla syai'in, menghapuskan semua dosa illa dain, kecuali dosa kecuali hutang. Hapus semua dosa kecuali hutang je. Ini hadis Nabi, bukannya fatwa Ibn Taimiyah. Pelik betul. Kadang-kadang macam ni nampak dia ada dubious. Cara bercakap tadi kan, dia memang nak memburukkan orang. Dia bukannya masalah dia jahil. Pasal yang keliling yang ada tu, kalau kita kan tak nak belajar kenapa dikatakan macam tu. Mana dalil dia dalam kitab, tunjukkanlah. Apa dikatakan oleh Ibn Taimiyah mengatakan bahawa boleh untuk menyatukan kerajaan dengan kekerasan. Tunjukkanlah. Benda ni berlaku pada Muhammad bin Abdul Wahab. Kan? Semua dia orang sibuk sebut tentang dia tapi tak tunjuk kitab dia. Tak tunjuk apa dia cakap. Semua cakap, orang lain cakap, dia cakap. Soalan apa dia cakap? Tunjukkanlah. Apa dia cakap? Kadang macam ni kita kata tidak berlaku adil kepada mereka. Yang pelik lagi pelik pula tu, kalau dia kata ada orang tu dia sanggup bersangka baik dengan siapa sahaja yang kita kata walaupun keluarkan kata-kata kufur, tapi dia bersangka buruk dengan ulama-ulama yang terdahulu. Orang terdahulu ni tak boleh, ni membawa teroris. Tapi yang ada depan mata kita kan macam-macam jenis. Yang kata Allah tak tara mana dan sebagainya, boleh je kita kata kod-kod dia silap, entah dia salah, entah dia mungkin kita entah-entahkan sampai tak tahu hukum dia betul ke tidak. Tapi yang lain tu kita hukum habis. Ini kadang-kadang macam ni. Pada zaman kita sekarang tak ada alasan untuk kata tidak. Orang terdahulu betul ada alasan. Saya tak pelik kalau dia kata masyarakat Melayu kita buat benda bukan tu dan diorang tak tahu. Sebab mereka memang zaman mereka tadi payah.
Kan Pak imam masjid pun pakai seluar pendek. Pasal zaman tu kan macam perempuan tak pakai tudung kan. Dia anggap tak apa. Alasan dia. Bahkan ada separuh pula di kalangan orang yang mengaku beragama mengatakan tudung tak wajib. Dia buka mazhab mana tak tahu. Bukan tak baca. Dia orang sebenarnya golongan ni sebenarnya macam geng modernism kan. Ataupun yang bila zaman dahulu kita sebut sebagai kaum muda. Di Malaysia ni kaum muda. Kaum muda sebenarnya bukan setakat menyuruh orang tinggalkan bid'ah. Bahkan meninggalkan semua benda yang berkaitan dengan tajuk agama pun tak ya. Antaranya macam wanita yang berkerudung kan, dianggap sebagai memundurkan masyarakat. Itu antara pegangan yang ada pada golongan modernism. Sebab kenapa bila orang sebut berkenaan dengan kumpulan kaum muda tu kena tapis balik. Apa benda dia cakap? Macam kes anjing kan. Anjing kalau tak najis sekalipun bukan boleh bela dalam rumah. So hadis Nabi tak benar-benar kan. Nak bela dalam rumah tanpa sebab kerana tanaman ternakan atau berburu. So apa awak nak bela kenapa? Macam perbahasan dulu zaman dulu saat timbul tajuk berdebat, bertekak. Adakah anjing tu najis atau tidak? Terimalah tak najis sekalipun. Tapi tak boleh bela macam mana dibela sekarang oleh orang ramai. Sebab Nabi tak benarkan. Bahkan Nabi kata hilang pahala sebesar bukit Uhud every day. For whoever bela anjing, bukan kerana tanaman, bukan kerana jaga tanakan, bukan kerana berburu. Hilang pahala dia setiap hari sebesar bukit Uhud. Hadis Bukhari Muslim. Jadi maksudnya kalau dia kata benda tu datang, so apa alasan sibuk dan mempertahankan ia najis atau tidak? Kan? Bukan alasan, bukan ada kebaikan pun. Sentuh anjing want to touch the dog. Buat apa? Kononnya untuk supaya orang tak takut anjing. Habis tu konon boleh bantu anjing. Tapi tak anjing kurap, ambil anjing kurap. Kenapa ambil anjing yang bulu comel-comel tu? Kalau betul nak touch the dog kan, community, nak ambil anjing kurap, kita sapu ubat kurap. Pegang tengok anjing tergigit ke tidak. Kalau kena gigit baru betul kita berkorban untuk anjing-anjing. Kan serius. Pasal dia punya alasan kenapa nak buat tu, kenapa nak buat. Kadang-kadang benda macam ni yang kita dalam modernism kan, geng sekarang ni macam geng maqasid. Dia kata maqasidus syariah. Ini matlamat syariatan. Maqasidus syariah tu, matlamat syariatan tu hanya dirujuk bila tidak ada dalil. Bila ada dalil, kita tak pandang kepada maqasid syariah. Tak pandang. Macam kita kata matlamat untuk solat adalah mengingati Allah Taala. Kalau tak solat masih lagi mengingati Allah Taala maka tak apa. Tak ada. Ikut maqasid matlamat kan. Bahkan Allah tak sebut wa aqimis solata li dzikri. Jadi kalau solat untuk mengingatiku. Walaupun disebut macam tu, tapi still anda tak solat sambil berzikir kan, saya tak solat tapi saya zikir. Tetap tidak dikira anda melaksanakan perintah Tuhan. Tetap anda adalah orang yang bersalah. Tetap anda boleh jadi kufur. Dikira kafir, boleh dikira kafir. Boleh terkeluar dari agama. Walaupun anda punya mengingati Allah Ta'ala tu berjalan. Ingat Allah, berjalan. Tapi kerana tak melaksanakan perintah Allah, boleh terkeluar dari agama. Walaupun matlamat asal, solat itu adalah untuk mengingati Allah Ta'ala. So, ingat saja tak cukup. Itu menunjukkan maqasid tadi tak mengatasi dalil. Maqasid tidak mengatasi dalil. Faham tak? Macam kita kata macam maqasid syariah ni untuk menjaga harta. So kalau dia kata orang tersebut harta terjaga, tak payah potong tangan pun tak apa. Kerana Omar pernah tak potong tangan orang. Sedangkan Omar bukan tinggalkan. Pasal dalam potong tangan kena cukup syarat, antaranya orang tu jangan mencuri kerana lapar. Kalau mencuri kerana lapar, terjatuhlah, gugurlah hudud. Sebab tak cukup syarat. Macam orang tu berzina, dia anggap hukum, tapi tak cukup 4 saksi, tetap dikira sebagai tidak cukup syarat. Bukan digugurkan, bukan dibatalkan hukum syariah. Syariah tak pernah dibatalkan, tapi syarat tak cukup. Tak perlu saksi 4 orang. Ini kita kata perlu saksi 3 orang atau 3,5. Tetap tak boleh, dia tak dijalankan bukan sebab kerana digugurkan kerana maslahah. Macam kes ketika orang lapar tak ada potong tangan, bukan sebab kerana maslahah, tapi kerana tak cukup syarat. Sebab syarat potong tangan adalah barang itu nilai dia tak tentu. Kemudian barang tadi tak tersimpan tak tersorok. Kalau mesti tersorok atau tersimpan. Kalau dia kata benda terdedah, tak terkunci dan sebagainya, dicuri. Orang yang mencuri tetap kena hukum, tapi tak boleh potong tangan. Tangan tak boleh potong. Sebab potong tangan dia ada syarat dia. Bukan maksud dia ditinggalkan hukum syarak. Siapa kata hukum syarak ditinggalkan? Kerana maqasid syariah, Umar telah tak buat hudud. Siapa kata? Sebab syarat tak cukup. Sebab antara syarat dia jangan orang tu mencuri kerana
Lapar. Kalau musyrik kerana lapar, maka tidak dipotong. Dan dia besok orang musyrik lapar. Dia mencuri apa? Emas dan perak, intan belian. Tak. Musyrik makanan je. Kalau mencuri, awak selalu curi ni? Sebab lapar. Awak curi apa? 2 kilo emas. Itu kan lapar nama dia, tu pelahap. Kan? Kau nak makan apa dengan 2 kilo emas? Melampau-lampau kan? Atau ada beza dia. Barang tu curi, berapa nilai dia? Dan bahkan ketika zaman, pasal ketika kecurian ketika lapar, kita faham mesti orang curi apa? Curi makanan siap. Kalau orang tu kutip curi duit kan, dia kena beli lagi, kena sekian lagi. Bahkan ketika zaman kebuluran, memang makanan jadi sikit walaupun duit ada. Duit ada tapi makanan tak ada. Itu punca dia pasal anda tak boleh telan duit. Rebus duit ke? Tak boleh. Sedapnya sup duit awak. Mana boleh? Dengan sebab itu tak kita kata. Jadi saya tak langsung kerana zaman mereka dahulu. Apa payah belajar dan sebagainya, maka kita terima untuk sebarang alasan didatangkan. Sebab mereka telah lalu, kita anggap apa yang mereka buat tadi, kalau salah apa kita kata ya Allah ampunkanlah mereka. Dan mereka tak ada niat nak langgar kau. Tapi kalau kita kata begitu, kita kata perbuatan tadi tetap salah. Salah lah. Tapi untuk kata mereka sengaja ke tidak, wallahu alam. Sengajakah mereka mengada-adakan kan apa hari Safar tadi? Sengajakah mereka ada-adakan apa puja roh ke dan sebagainya? Sengaja ke tidak? Itu maksudnya ada yang pasal ada orang tak sengaja. Dia ingatkan macam tu tapi dia jahil atau dia tersilap. Maka dalam konteks ni menyebabkan kita tak hukum orang tersebut dengan satu hukum. Tengok dia siapa? Siapa yang bercakap? Itu tak betul masalah kita kata kena masalah orang yang sekarang, masalah orang dulu. Kita bincang orang dulu. Orang sekarang ni degil memang degil gila kan. Pembohong pun ada bersepah. Dia pergi nukil kitab tu, buku surat tak ada. Kan, buku tak ada. Ada juga. Dia letak muka surat buku yang dia kata apa Ibn Taymiyah kata sekian, muka surat 487. Tapi jilid 14. Kelakarnya bila buka jilid 14 tu, muka surat sampai 288 je. Mana datang 478 saya pening kepala. Tak masalahnya tu kan. Kata kalau kau tepek benda tu kan, kau kena pandailah. Saya tulis tu. Masalah dia letak pula muka depan bagi cetakan sebut. Buku ni cetakan sekian, ni sekian. Tu cek. 478 kan? Atau 487. Lepas tu tengok yang kat sini paling tinggi sampai dia punya ujung 288. Belah mana datang lagi muka surat lain? Kata sewil kan? Tak masalah, kita faham tak? Dia nukilkan benda tapi barang tak ada. Cuma orang biasa tak tahulah. Saya buka kan? Tu masalah dia. Pembohong ni ramai sangat. Penipu zaman sekarang banyak sangat. Pelik. Nama apa? Tuan Guru, Ustaz. Tuan Guru. Apalah. Kadang-kadang macam ni teruk betul. Okey? Jadi itu maksud asal. Jadi kita kata apabila kata tilka ummatun qad khalat, ni apply pada zaman kita pun macam tu. Kadang-kadang ada orang terdahulu silap dan sebagainya, tak beramal dengan cara yang sepatutnya Nabi ajar, tapi dia tersilap. Dia terpulang kepada Allah Ta'ala. Kalau zaman dahulu. Orang kita sekarang ni terpulang kepada Allah Ta'ala, tapi kita tetap hujah mereka. Yang orang terdahulu kita fikirkan. Habis tu salah lah. Ya, salah lah. Tapi macam mana? Wallahu'alam. Mereka silap, tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang apa yang mereka buat. Macam kes yang orang yang apa, bakar badan dia lah. Dia minta anak dia bakar badan dia kan. Dia kata kalau aku mati nanti, ambil badan aku, bakar. Lepas tu ambil tulang aku, kisar. Lepas tu pada hari berangin, campak separuh, ke laut campak separuh. Lepas tu bila Allah Ta'ala jadikan dia seketul balik. So benda dia buat ni kira tak ada preceding, tak ada orang awal buat sebelum macam dia. Dia buat dulu. So lepas tu bila ditanya kepada dia, Allah Ta'ala tanya dia. Dan Allah tak tahu kenapa dia buat. Allah tanya kenapa kau buat apa yang kau buat. Kenapa kau minta anak kau buat apa yang kau minta adalah kisar badan kau, bakar dan sebagainya. Dia kata, ya Allah min khasyatik, dari kerana takutkan engkau. Allah Ta'ala tahu dia cakap tu betul ke tidak. Dan apa jadi? Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan dia dengan sebab ketakutan daripada Allah Ta'ala yang genuine. Allah Ta'ala ampunkan. Walaupun perbuatan tadi tersilap. Pasal dia ni adalah orang yang mungkin jahil dan sebagainya. Dia ingatkan dengan cara tersebut dia boleh untuk lepas daripada azab Allah Ta'ala. Sampai macam tu sekali dia minta pada anak-anak dia. Tapi sebenarnya benda tersebut adalah benda yang silap. Pasal Allah Ta'ala tak pernah ajar kita musnahkan jasad kita untuk lari daripada Allah. Tak lari dari hukum Allah Ta'ala. Tak boleh kita lari. Tapi dia tersilap. Allah Ta'ala ampunkan. Tapi tak boleh copycat pula. Kita pun arah pada anak kita. Ini wasiat Abah. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata, jangan buatlah. Tak guna dah. Awak buat lagi teruk kena nanti.
Sebab beza dia adalah, ini ajar dan kisah sebut, ketakutan yang amat tulen kepada Allah Ta'ala menghasilkan ampunan. Jadi Allah Ta'ala beritahu apa dalam hati dia, tapi Allah Ta'ala jadikan apa? Ketakutan tadi penyebab dia diampunkan. Tapi cara dia dapat ampunan tadi tu lain. Kan bukan benda yang disarankan oleh agama untuk bakar mayat. Sampai tu kisah tulang, tak ada. Tak pernah diajar pun. Apa jadi ada orang kata mungkin itu yang diambil orang Hindu, wallahu alam. Tapi cerita dia tadi tidak menjadi satu benda sama. Bahkan dalam masyarakat mereka pun ada yang tanam, ada yang tu, ada yang bakar. Macam-macam benda. Nak bakar pula ada kena anak sulung lelaki. Kalau tidak, tak ada siapa nak bakar. Macam-macam benda lah. Okey? Baik, jadi jangan sebab itu kita kata itulah isi kandungan sebenar bagi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusalun amma kanu ya'malun. Okey. Betul sebut. Hidayah, al-hidayat. Okey. Petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan daripada potongan ini. Potongan 124, 141. Apa hidayah yang boleh kita keluarkan? A. Pertama, al-qadaya al-aqadiyah. Apa persoalan-persoalan akidah. Dalam firman Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala nyatakan, bila Allah Ta'ala sebut pada Ibrahim kan, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan kau untuk manusia sebagai ikutan, imam, pimpinan. Qala min dzurriyyati, Ibrahim cakap, wahai Tuhanku, daripada zuriatku, mana zuriat aku macam mana? Aku dapat zuriat aku macam mana? Allah Ta'ala jawab, qala la yanalu ahdiz zalimin. Dalam ayat yang Allah Ta'ala firmankan tu, la yanalu ahdiz zalimin, ada dalil berkenaan dengan kemaksuman para anbiya. Kerana kemaksuman para anbiya. Sebab perjanjian yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada Ibrahim adalah imamah. Mana ketuanan ataupun kepimpinan. Dan berkata Sa'duddin At-Taftazani, dia kata, lau sadara anhum, kalaulah muncul daripada mereka, al-anbiya, para nabi, az-zambu, dosa, kalau boleh keluar daripada para anbiya ni dosa, lazima umuri kulliha muntafiyah. Maka dia akan jadilah semua urusan menjadi ternafi. Maksudnya di antaranya pasal apa? Pasal ada mulai lihim ahdan nubuwah, kerana takkan tercapai kepada mereka perjanjian kenabian. Sebab Allah Ta'ala kata tidak akan mencapai perjanjianku orang yang zalim. Dan zalim tadi, sekecil-kecil benda adalah apa? Dosa. Sebesar-besar benda adalah syirik. So, kezaliman tu, maksudnya zalim tadi, takkan mereka dapat, maksudnya kalau mereka jenis berdosa, takkan capai pada mereka sebarang janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala untuk mereka, untuk Ibrahim menjadi ketua tu, berdasar kepada tidak ada orang-orang yang zalim terlibat dan tu. Maksudnya para anbiya bukan golongan itu. Erti kata lain, dia orang adalah orang yang maksum, terlindung daripada dosa. Okey? Maka sungguhnya yang dikehendaki dengan kalimah tersebut, fa innal murad bihi an-nubuwata wal imamah allati dunaha. Itu kenabian ataupun keimaman, kepimpinan yang ia rendah sikit daripada para nabi. Jadi para nabi pun, para anbiya pun kita panggil pun lagi tinggi dari itu. Jadi kalau mereka jadikan pimpinan dan takkan dipilih daripada orang yang berdosa, maka para anbiya lagi pasti tidak berdosa. So Allah Ta'ala menjadikan para anbiya tadi. Okey, mungkin orang timbulkan, dia kata tapi macam kisah Musa ketika dia tumbuk orang mati. Kisah tumbuk tadi, dia pun tak sengaja nak tumbuk, nak matikan orang tu, dia tak tahu dia tumbuk mati. Dia tak tolong selamatkan orang yang panggil dia untuk selamatkan. Tapi dia bukan nak bunuh orang yang tu. Dia bukan intentionally bunuh. Bila dia bunuh tu pun dia kata ini adalah kerja syaitan. Ini adalah kerja syaitan. Hadha min amali syaitan, kata. Dia tak nampak benda berkenaan sebagai benda yang halal. So dalam konteks berkenaan masalah ni, orang yang tersilap dalam perbuatan dan tersalah, tidak dipanggil sebagai orang yang zalim. Faham tak? Tidak dipanggil sebagai orang yang zalim. Mungkin ada orang kata, tapi ustaz, macam kisah Adam makan buah. Adam sendiri pun makan daripada pohon syurga tu sendiri. Dia makan tu pun Allah Ta'ala kata apa? Dia kata pasal Allah Ta'ala kata apa? Wa asa rabbahu wa asa Adam rabbahu faghawa. Maka Adam alaihissalam walam najid lahu azma. Mana Adam alaihissalam dia langgar, tapi kalau tak mati dia ni mempunyai keazaman berat untuk melanggar perintah Allah Ta'ala. Bahkan dia buat benda tu kerana iblis kata Tuhan kamu berdua tak larang kamu berdua dari pohon ini, melainkan bimbang kamu berdua jadi malaikat atau jadi makhluk yang kekal.
Dan yang Allah Taala rekodkan dalam Quran surah Al-A'raf, Allah kata waqasamahuma, dan dia bersumpah pada mereka berdua. Sumpah, dan Adam baru jadi kan. Mana dia tahu ada makhluk boleh sumpah tipu dengan nama Allah? Dia tak sangka. Tapi dengan sebab itu kita kata bila dia bersalah, dia terus kelang kabut. Ketakutan. Itu beza dia. Adapun yang biasa yang dosa yang dengan perangai yang menganiaya diri sendiri kan, degil, melanggar perintah Tuhan, itu tajuk lain. Tajuk tu pada konteks itu, sebab dosa sengaja, dosa degil tak sama dengan dosa yang tak disengajakan. Dosa tak disengajakan dianggap telah diterima taubatnya, asal taubatnya terus diterima. Dosa yang dengan sengaja ni, itu masalah lain. Itu berbeza dengan para anbiya. Para anbiya kesilapan berlaku daripada mereka ni untuk panduan umat. Hatta Adam AS, dia jawab pada Musa bila Musa hujah dia tentang masalah apa, kenapa keluarkan dari syurga. Dia kata, kau dah baca, tak kau baca dalam kitab engkau, dalam Taurat, aku ditentukan untuk turun ke bumi beribu tahun sebelum daripada aku dijadikan. Dah tercatat aku akan turun ke bumi. So bukan sebab hanya kesalahan aku kita terkeluar daripada syurga. Maka itu adalah aturan Allah Taala untuk letakkan kita di muka bumi. Faham tak? Kisah Nabi Adam makan dari pohon syurga tu menyebabkan anak cucu dia kena tinggal di muka bumi. Jika tidak, kisah tu tak jadi, tak berlaku. Jadi Allah Taala jadikan memang kena berlaku. Memang berlaku Adam AS makan daripada pohon syurga, kemudian dia terus automatik dia terkeluar. Walaupun dah diterima taubat oleh Allah Taala, tapi turun tetap turun. Pasal memang dia dijadikan pada awalnya adalah Allah Taala kata pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi. Sebelum dia jadi, before dia jadi lagi, Allah Taala kata di muka bumi, bukan dalam syurga. Bukan dalam syurga, di muka bumi. Maka apa berlaku pada dia daripada kesalahan tadi bukanlah berkaitan dengan dosa macam kita. Sebab para anbiya dia terlindung daripada syaitan. Dan apa yang berlaku pada iblis boleh kacau Adam AS ketika dalam syurga tadi adalah kerana iblis ni memang Allah Taala bagi tahu daripada Adam, ini musuh engkau dan isteri engkau, jangan dikeluarkan kau daripada syurga, engkau akan jadi malang. Allah Taala tunjukkan di depan. Ada macam kita sekarang ni kan, macam para anbiya yang lain daripada Adam AS, perbualan mereka dengan sebagainya tak ada kaitan dengan iblis ataupun jin, syaitan kerana Allah Taala melindungi mereka. Tak ada datang lintasan daripada jin atau syaitan. Hatta Nabi kata bila sebut tentang Nabi sendiri pun ada qarin, tapi qarin Nabi masuk Islam. So tidak turun kecuali kebaikan. So semua para anbiya macam tu, dia anggap maksum. So Allah Taala kata la yanalu ahdi zalimin, takkan mencapai janjiku orang-orang yang zalim. Orang yang zalim, yang suka berdosa atau biasa berdosa, maka tak akan dapat capai. Maka para anbiya bukan golongan berkenaan. Dia adalah golongan yang maksum daripada dosa, terlindung daripada dosa. Kalau dosa berlaku pun untuk panduan umat. Kesilapan berlaku. Semua Nabi-Nabi. Semua. Macam Hatta Musa lah ketika dia kata Yunus tu macam mana? sama. Ya. Kisah dia ditelan oleh ikan dan Allah Taala terima taubat dia. Dan Allah Taala tak ada Dia buat salah kan. kesilapan tadi tu sampai Nabi kata, jangan seorang kamu mengatakan dia lebih baik daripada Yunus bin Matta. Don't ever any one of you say that he is better than Yunus bin Matta. Jangan kata. Sebab walaupun kita kata kalau aku tak lari je. Kita akan nampak tak? Kita akan ada idea macam tu dan kita rasa konon kita akan lebih baik daripada Yunus. Tak. Nabi kata jangan seorang kamu kata dia lebih baik daripada Yunus bin Matta. Even though apa yang berlaku. Walau apa berlaku. Yang dalam Quran tu kata, yang Allah cakap kalau dia tak beristighfar, Ya. dia akan duduk di dalam tu. Ya, selama-lama. Tapi Allah tak lepaskan dia lepas tu. Yang kita nak fahamkan sekarang, kisah itu untuk panduan bagi pendakwah. Jangan cepat ambil tindakan menyampah dengan orang, tinggalkan. Macam kita sekarang macam menyampah aku tak cakap tak dengar. Awak lantak engkau lah, mati engkau. Masuk neraka engkau. Doa pula orang masuk neraka. Tak boleh macam tu. Faham tak? Dan kita kadang kita jadi kecewa. Berdakwah ajak orang tak dengar dan sekali kita mengamal. Matilah kau. Jahanam lah kau. Tak boleh macam tu. Pasal itu kita kata yang kepatuhan kepada Allah Taala yang dituntut itu besar. So Yunus AS, apa terjadi kepada dia terjadi untuk panduan. Macam Nabi lah, abasa wa tawalla tu. Bukan Nabi suka berkerut nak muka depan orang. Tu kenapa Nabi kata jangan seorang kamu kata dia lebih baik daripada Yunus bin Matta. Sebab memang takkan baik daripada Yunus bin Matta. Sebab Yunus bin Matta pilihan Allah Taala. Allah Taala pilih dia. Setiap para anbiya pilihan Allah Taala. Dia bukan datang dengan effort sendiri, bukan dengan struggle dia sendiri, tapi semua adalah aturan Allah Taala. Sebabkan bila berlaku pada para anbiya benda-benda yang nampak kesilapan, ia sebenarnya adalah panduan. Macam Nabi lupa solat berapa rakaat. Ada saya dengar ada orang kata macam mana boleh Nabi ni ada sifat-sifat yang rendah.
Siapa kata tak boleh? Pasal Nabi adalah manusia. Itu pergi tandas. Takkan dia kata Nabi tidak buang air. Mana boleh cakap macam tu? Nabi pergi buang air, Anas bin Malik bawakan air, ada budak lain kan bawakan bekat alat-alat untuk berstinja. Memang Nabi SAW buang air lah. Tak kata tak kamu buang air. Jangan cakap Nabi buang air. Dia cakap apa? Kan dia too much about ni kan. About pemuliaan sampai kan macam jangan cakap. Nabi ni bersih. Takkanlah ada sekian-sekian. Sampai keluarlah cerita kalau Nabi buang air, najis Nabi akan ditelan oleh bumi, sorok terus. Macam-macam benda. Macam-macam benda. Dan cerita-cerita pasal kononnya untuk memuliakan Nabi lebih baik daripada ikut sunnah. Berbaik memuliakan Nabi. Muliakan Nabi tak ada masalah. Tapi problem dia itulah. Nabi makan, Nabi sakit, Nabi demam. Itu benda kisah benar. Bukan kita nak merendahkan Nabi, tapi itulah. Nabi ni di sini kata apa? La tatruni, yang kalian agungkan atau muliakan aku. Kama tatrun Nasara al-Masih Maryam. Macam mana mengagungkan orang Nasrani al-Masih Maryam. Walakin akan tapi qulu, sebutlah Abdullahi wa rasuluhu. Hamba Allah dan utusannya. Aku hamba Allah dan utusannya. So tak patut timbul bahawa seorang tu meletakkan Nabi tinggi sampaikan peringkat dia kata tak ada buang air, tak ada sekian. Tapi apa benda terlupa solat dan sebagainya. Kalau kita ceritakan sekalipun tak memburukkan Nabi pun. Kan buang air dan sebagainya. Takkan kata macam Nabi tak buang air. Ayat mana datang? Kan too much. Pasal korang nak menyulikan Nabi. Sampaikan peringkat dia macam tu sekali. So memang para anbiya manusia. Tapi kesalahan yang berlaku pada mereka tadi untuk panduan kita. Bahkan setiap kali mereka buat benda tu tidak dinampakkan. Macam bila Nabi terlupa solat. Tak dikatakan Nabi lupa solat. Nabi dilupakan jumlah solat tadi. 2 ke 4 Nabi dilupakan. Faham tak? Sebab bila kita kata apa? Macam dikatakan Quran, dia kata kamu terlupa Quran, kamu dilupakan Quran. Jangan kata kamu lupa Quran. Saya lupa. Tak. Saya dilupakan. Macam orang kata man nansakh min ayatin aw nunsiha. Apa yang kami nasahkan, mansuhkan sebarang ayat, atau kami lupakan ia. Kami lupakan ia. Jadikan kamu lupa. Maksudnya yang menjaga kita lupa Allah Ta'ala. Tapi janganlah buat alasan tak buat kerja, tak mengulang. Lepas tu ni Allah Ta'ala jadikan aku macam ni. Itu jadi kes. Ini jadi kes. Yang timbul tajuk baru ni kan, ada timbul tajuk bila nak kata bahawa tengok apa tabi'in pun ada yang mereka ni berkata-kata dengan qadar. Contoh macam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, anak murid Ibn Mas'ud, kononnya dikatakan dia ni dia qadariyah. Berfahaman qadariyah. Tapi elok je punya rujukan kita. Sedangkan dia punya tajuk dilemparkan dengan tajuk qadar ni, qadariyah ni, sebab dia cakap mana qadar Allah Ta'ala pada semua perkara kecuali pada ahli maksiat. So ahli maksiat tak boleh bercakap saya berzina sebab takdir Allah. Nabi doa takdir Allah. Tak boleh. Tapi ikutkan sebenar. Memang kalau ikutkan semua qadar Allah Ta'ala kan. Tapi that wording tak boleh berkeluar. Sebab dalam konteks Al-Quranul Karim, yang melafazkan dia sesat sebab Allah sesatkan, dan dia redha dengan sesat dia, tak baiki diri dia dalam perkara tersebut adalah iblis. Kan dia kata dalam Al-Quran, 2 kali Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-Hijr sekali. Dia kata qala rabbi bima aghwaytani. Wahai Tuhanku, dengan sebab engkau sesatkan aku. Dia sesat, dia kata Allah sesatkan. Kalau ikutkan situ, tauhid kuat. Ini tauhid semua satu ni. Tauhid apa bendanya diperintahkan tak patuh. Kan jadi macam iblis dia kata qala rabbi bima aghwaytani. Qala fa bima aghwaytani. 2 kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dengan sebab kau sesatkan aku. Dia salahkan Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala sesatkan dia. Sedangkan Allah Ta'ala bagi tahu kenapa Allah Ta'ala tanya, pasal tak sujud. Engkau sombong kan, atau kau jadi kau orang yang tinggi. Lepas Allah Ta'ala bagi izin untuk dia boleh hidup lama, dia kata dengan sebab kau sesatkan aku. Kalau ikut kita kan Allah Ta'ala kena terik. Tak, Allah Ta'ala tak kena terik. Allah Ta'ala bagi dia cakap. Tapi dia rasakan bahawa macam benda tak ada hujah kat Allah Ta'ala kerana menyesatkan dia. Itu masalah dia konteks ni tak layak untuk cakap macam tu, pasal itu kata-kata iblis. So tak pelik kalau kata Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi dia cakap bahawa apa semua benda pada perkara yang berlaku kita kata qadar kecuali ahli maksiat. Jangan cakap macam tu. Maksud jangan cakap dari segi adab. Kalau apa Allah Ta'ala izinkan kamu buat maksiat, jangan kata ini aku buat ni kerana Allah Ta'ala jadikan. Tak. Kita jahil, jangan salahkan saya jahil. Saya close statement salah ni, tuan-tuan salahkan saya, ini semua daripada Allah. Allah jadikan saya jahil. So jadi encik nak marah saya buat apa? Kita kata kalau jahil jangan bercakap.
Dia kata, apa salahnya saya jahil? Ini kan qadar Allah juga. Faham tak? Ini benda macam ni yang kita kata kena detailing balik. Wording yang tak patut keluar. Macam orang yang lupakan Quran. Dia kata, saya lupakan sebab Allah Ta'ala gitu-gitu. Tak. Saya lupakan. Stop situ je. Jangan macam, saya lupa ni, Allah Ta'ala tak kira. Macam mana? Redha je lah. Itu cara dia. Salah. Faham tak? Redha dengan maksiat. Salah. Bila kita buat salah, berdosa, bertaubat. Bukan kita redha dengan dosa. Kena musibah. Hari ni hujan ke, basah. Apa, demam ke, sakit perut ke, sakit mata ke. Itu benda tak boleh lari. Itu kita redha. Dan tajuk tadi, tak ada dosa pahala. Bahkan redha kita tu, dengan benda berkenaan, dengan ketentuan Allah beri pada kita, yang kita faham, apa benda kena pada kita takkan terlepas. Apa benda terlepas kita takkan kena. Kita faham itu iman. So, redha kita dengan terjadinya perkara tersebut pada kita, itu dipanggil sebagai apa? Iman. Dan bahkan mendapat pahala. Mendapat pahala kerana redha dengan apa? Dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan atas diri kita. Adapun dosa yang kita buat, yang Allah Ta'ala izinkan kita buat, tidak kita kata kita redha dengan dosa berkenaan. Tak ada. Maka disuruh kita bertaubat, beriman dan beramal soleh supaya baiki balik amal kita. Bukan hanya takdir. Redha je lah. Awak jangan marah saya. Awak suka marah saya. Saya salah ni Allah yang tuliskan. So, tak salah marah saya. Tanyalah Allah Ta'ala. Itu yang wording kenapa tipu tajuk Qatadah bin Ahmad Sadusi kata, kecuali pada ahli maksiat. Dia kata kecuali ahli maksiat. Dan kerana kata-kata itulah dilemparkan dia dengan pertuduhan kononnya dia tak percaya dengan atau menolak qadar pada sebahagian perkara. Bukan pun, tak ada. Memang betul orang yang buat maksiat tak boleh berkata bahawa saya redha dengan maksiat saya buat sebab saya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Itu amat salah. Faham Okey. Kemudian yang kedua, di antara perkara-perkara akidah yang diperolehi daripada ayat 124 sampai 141 adalah bertawassul dan berdoa kepada Allah terjadi dengan nama-namanya yang baik. Yang telah minta Ibrahim alaihissalam Tuhannya taubat. Dan kerana itu dia bertawassul dan doanya dengan nama At-Tawwab. Kan? Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan beri taubat, kurnia taubat ke atas kami, sesungguhnya engkau Maha memberi taubat lagi Maha penyayang. So jadi memang nama macam even dalam ayat tersebut awal dia lagi memang sebut yang tu. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hai Tuhan kami, terima dari kami, sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Betul-betul yang kedua dia kata rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Tunjukkanlah kami ibadat-ibadat haji kami dan juga beri kurnia taubat ke atas kami. Innaka antat tawwabur rahim. Yang terakhir, Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, utuskan dari tengah mereka rasulan minhum, rasul kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, membaca kepada mereka, menyampaikan mereka ayat engkau, wa yu'allimul kitaba wal hikmata, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Saja engkau Maha perkasa lagi Maha untuk perkasa untuk melaksanakan benda tersebut. Engkau perempuan hakim, Maha bijaksana. Bila patut jadi engkau lebih mengetahui. Bukan sebaik saja doa tu berlaku. Kan berapa lama? Dari zaman Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam doakan untuk lahirnya nabi di kalangan bangsa Arab, bangsa keturunan Ismail alaihissalam. Tapi untuk jarak tu berapa lama? Lama. Tu yang Allah Ta'ala hakim. Maksudnya dia Maha bijaksana. So bila dilewatkan, sesuatu ini dilewatkan kerana dia tahu patut lewat. Bila dicepatkan, satu dicepatkan, dia tahu patut cepat. Tak ada satu benda pun yang dibuat tadi kecuali dengan kebijaksanaannya. Sebab kenapa kita sebutnya tu? Pasal permintaan mereka utuskan dari tengah orang-orang di sini yang di tanah haram ni, Rasul dari kalangan mereka sendiri yang buat kerja-kerja Rasul. Kemudian di ujung doa tersebut, engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Sebab perkasa, Maha berkuasa, kau nak buat, kau buat. Tak ada siapa boleh menyekat. Tapi dalam masa sama, engkau bijaksana. Bahkan kau tahu bila patut, bila tidak. So kita kata pemakbulan doa Ibrahim dan Ismail tu mengambil masa tempoh yang sangat panjang. Bahkan Nabi kata ana da'watu abi. Akulah doa bapa aku. Akulah doa bapa aku. Yang doa Ibrahim, doa tu dengan Ismail, dialah hasil doa tersebut. Tapi berapa lama? Gap. Lama. Kenapa patut lama? Allah Ta'ala hakim.
Dia maha bijaksana. Dia tahu sebab kenapa patut lama. Kerana Arab tu tak ada Nabi dulu Tak ada. Contoh yang Arab-Arab yang musnah macam Arab Nabi kaum Nabi Soleh. Oh, Nabi SAW. Nabi Soleh dia anggap Arab. Maka kaum dia kaum Samud. Selepas Ibrahim. Ya, dia sebelum Ibrahim. Ya, selepas Ibrahim tak ada lah. Sebab Ibrahim tak ada. Sebab Ibrahim tak ada. Lepas Ibrahim AS boleh dikatakan semua keturunan tahu kan? Para anbiya ada keturunan dia. Masalah yang paling ramai abundant dalam Bani Israel, anak-anak Yakub. Tapi semua yang datang Nabi semua mesti keturunan Ibrahim AS. Lepas Ibrahim datang. Tak ada Nabi yang lain kecuali dia. Tu dia kata inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan kau untuk manusia sebagai pimpinan. Maksudnya siapa yang pegang agama Samawi mesti lintas Ibrahim. Hatta yang apa yang kelakar atau pelik macam orang-orang Hindu. Bila sebut kasta yang tertinggi, kasta Brahmin. Brahmin. Yang ada. Ya. Oh, dia pun tahu Memang kisah dewa-dewa dalam Hindu ada yang sinonim dengan kisah para nabi dalam Islam. Memang ada macam kisah Nabi Yunus. Dalam Hindu ada. Tapi nama lain lah. Kisah Nabi Musa ada. Tapi lain lah dia jadi dewa. Boleh lautan pun ada. Kisah Musa. Jadi macam Ibrahim punya kisah pun ada tu. So jadi kalau kita perhatikan dia punya pasal lain ni sebenarnya tu ada persamaan dia. Jadi cuma masalah sekarang ni beza dia dalam agama tersebut dimuliakan, diagungkan para nabi sampai jadi dewa. Sampai didewakan sebagai Tuhan. Sedangkan dewa kegelapan, dewa sekian manusia. Masuk kampung ni halau orang sekian, masuk sekian halau sekian, mati, bahkan mati. Bahkan semua dewa-dewa tu mati. So diorang ada konsep masalah pemahaman memang mereka ada sikit cenderung. Cuma masalah sekarang ni macam reality. Saya pernah cerita tu. Pasal jumpa seorang budak researcher daripada UM datang ke Kota Damansara nak jumpa, nak bincang lah berkenaan tajuk ni. Dia melihat, dia kata berdasar research yang dia ada, dia nak try ajak orang-orang India di Malaysia ni tidak benci pada Islam. Dia berlakon ketika tu jadi Muslim. Dia tak Muslim pun sebenarnya. Saya dapat tahu lepas tu. Tapi ketika duduk sembang kat kedai, dia kat rumah dia kedai orang tu bakar kambing. Dia makanlah, saya tengok kan cara dia ni. Saya pandai dia sembang, ketika sembang tu dia memang timbulkan tajuk tadi lah, tajuk masalah. Dia kata dia nak tunjukkan kepada orang India bahawa semua nabi-nabi yang tu sama dalam Islam dari segi semua dalam Islam dia rasul. Dalam agama mereka dia adalah dewa. Dan Muhammad ni sambungan saja kepada dewa-dewa tersebut. So means that tak salah lah, jangan marah lah. Dia ada lineage macam itulah dia nak cakap. Cuma dalam ketika bercakap tu cara dia bercakap tadi macam tak puas hati dengan Allah Taala. Macam dia berhidayah kan. Dia tak nampak macam mana orang yang di India lahir 1 bilion manusia lahir tanpa tak kenal Allah Taala. Maka tak kenal Islam pun. Macam mana Tuhan, dia kata Tuhan buat lawak ke dia kata. Ya menjadikan manusia lahir dalam keadaan lahir kafir. Saya kata dia Allah Taala berikan hidayah pada siapa saja yang dia nak. Maka Allah Taala beri hidayah pada budak umur perempuan 5 tahun. Umur 5 tahun boleh ceritakan balik mana akak tu dah besar kan, saya cerita. Dia boleh cerita balik umur 5 tahun bapak dia Sami. Dia boleh tanya bapak dia kenapa bapak sembah Tuhan. Bapak buat Tuhan. Bapak masukkan nyawa dia Tuhan. Bahkan bapak pergi baik dia Tuhan, kenapa bapak sembah Tuhan. Kalau budak 5 tahun boleh faham salah hanya menyembah berhala. Takkanlah 1 bilion tadi semua tak buta hati tak nampak. Budak 5 tahun dia boleh faham. Bapak dia tanya bapak dia Sami. Dia kata kalau bapak sembah bapak, kenapa bapak sembah Tuhan? Kan bapak lagi baik dari Tuhan. Bapak dia kata diam, jangan cakap macam ni lagi. Tapi lepas itulah dalam hati dia gatal. Tapi dia masa terkeruk dalam hati entah buat apa. Kalau dia kata rasa gatal kan, tapi tak buat apa kan. Apa yang akan jadi? Dia akan ni lah. Akan terus sesat. Kalau dia kata dia akan. Dia belajar. Dia mengkaji. Dia merhati. Bertanya. Dia menilai. Akhirnya akan masuk Islam. Macam akak tu masuk Islam. Akhirnya. Yang tengah Yaman dia tak cakap Arab. Jadi saya terjemahkan benda. Dia punya transkrip. Dia sembang dengan televisyen Yaman. Buat jalan menuju hidayah. So jadi akak tu dia ceritakan macam mana Islam. So saya kata, ada Hindu. Bapak dia Sami, bukan Hindu biasa. Dekat Kelang.
Bapa kan Hindu biasa, Sami Hindu. Jadi masuk Islam tu sebab dia dalam hati dia dari kecil lagi. Bayangkan budak 5 tahun boleh faham. Takkan doktor, pensyarah, apakah perubatan tak faham lagi. Yang mereka percaya agama dan ni. Bahkan sebenarnya sekularism yang diasaskan di barat. Dialah menjadi pemanjang kepada kekufuran manusia. Sebab asingkan dunia dengan akhirat. Asing dunia lain, akhirat lain. Akhirnya orang ramai jadi alasan untuk terus kufur. Sebab dunia lain, akhirat lain. So urus dunia. So sibuk dengan dunia. Walaupun dalam ketika dia beramal, bekerja di dunia tadi, dia belajar dan sebagainya, datang kepada dia tanda-tanda bahawa agama dia salah. Dia tutup mata. Tak usah tengok. Kalau dia kata dia tengok, dia akan jumpa lah hidayah. Takkan budak perempuan 5 tahun boleh faham, orang tua tak faham. Itu sebab kenapa. Jadi kadang-kadang benda macam ni. Jadi budak-budak yang jadi dalam konteks agama, memang kadang-kadang ada kaitan tau. Link. Saya ingat Zakir Naik pernah nak bagi lecture tajuk ni. Kesamaan antara Islam dan juga Hindu. Dan sebenarnya tajuk tu. So para ambil sebutan macam Ibrahim dan sebagainya, sebagai itu memang ada wujud Jadi okey. Bila kita kata dia Ibrahim berdoa kepada Allah Taala dan bila kita kata doa dia kepada Allah Taala untuk minta nabi diutuskan. Tapi lah kerana innaka antal alimul hakim tu, alim maha mengetahui, hakim innaka antal aziz maha perkasa. So, dia boleh buat apa saja. Dia nak buat tak ada siapa boleh tanya. Tak ada persoalkan. Tapi hakim dia yang kenapa? Berapa lineage kan? Berapa generasi. Nabi dengan datuk dia ke 21 kan? Lepas tu atas daripada 21, Adnan sampai Ismail tak tahu berapa banyak. Tapi dari situ kita dapat boleh perhatikan tempoh yang panjang itu adalah tanda hikmah kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam menunaikan. So bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Al-Azizul Hakim tu di antara doa yang terbaik untuk kita lafazkan. Supaya kita faham dalam melafazkan Azizul Hakim tadi, kita bawa Allah Ta'ala Maha Perkasa untuk buat. Tapi bila patut jadi, dia lebih tahu. Sedangkan rumah Allah dekat lepas Ibrahim tak ada Nabi dekat Mekah lagi Ismail ditinggalkan situ, tak ada Nabi. Lepas tu tak ada lagi. Ismail sendiri sebenarnya berdakwah pada keluarga dia. Sebab tengok surah Maryam tadi yang kita sebut kan. Kalau kita naik atas sikit je dengan kisah Ismail. Lalu dia kata wadhkur fil kitab Ismail. Dan sebutlah dalam kitab Ismail, innahu kana sadiqal wa'di. Punya dia ni adalah amat benar janji. Wa kana rasulan nabiyya. Wa kana rasulan nabiyya. Okey. Wadhkur fil kitab Ismail. Dan sebut dalam kitab, ingat dalam kitab ni kisah tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sebenarnya dia ni adalah seorang yang benar janji dan dia ni adalah rasul yang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan dia dahulu menyuruh keluarganya dengan solat dan zakat. Means that ajar agama tak? Ajarlah, tapi pada keluarga dia. Dan Quraisy yang menjaga Mekah tu semua keluarga dia. Keturunan Adnan. Arab Qahtan Yaman. Arab Adnan daripada keturunan Ismail lah. So dia panggil Adnan kan, datuk Nabi yang ke-21. Jadi kalau kita perhatikan dari situ semua keturunan yang Abu Lahab ke, Abu Lahab memanglah, Abu Jahal ke, kan, Bani Zuhrah ke sebagainya, diorang ni adalah satu keluarga dengan Nabi. Semua mereka adalah keturunan Ismail. Dan Ismail disebut dalam ayat tu apa? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Dan dia dahulu menyuruh keluarganya agar solat, waz zakat, dan juga dengan zakat. Wa kana inna rabbihi mardiyah. Dan dia dahulu seorang yang diredai. Mardiyah, diredai. So jadi yang kita faham bila suruh solat, suruh zakat, ajar tak tauhid? Mestilah, takkan ajar solat. Kenapa? Tak tahu. Kan, buat je. Jangan tanya banyak. Mana ada? Pasti diajar kepada mereka juga berkenaan dengan siapa Tuhan mereka dan sebagainya sebelum untuk dijadikan kepada mereka ni kemestian. Faham tak? Macam bila abang kata tak ada ke Nabi lain kan? Tak ada lah. Pasal daripada Ismail tu punya ajaran turun sampai Muhammad. Tapi kat mana bila dia start taruh banyak macam Amr bin Luhai kan yang Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata aku lihat dia dalam neraka duk heret tongkat dia. Dia lah yang antara mula bawa fahaman keberhalaan tadi. Berhala. So, jadi memang ada dah tukang tambah sepanjang zaman tu, ada tukang tambah lah.
cerita kat masyarakat kita lah, benda satu jadi dua, dua jadi tiga kan. Memang akan jadilah. Tapi cuma masalah sekali kalau bezanya mereka tu tak ada teks yang kekal. Mereka banyak pakai hafalan. Saya lupa teruslah. Dilupakan. Dah tinggalkan. Macam-macam apa dia orang tahu dulu kan tentang bintang, tentang sekian. So semua sekali benda tersebut balik kepada pengajaran bukan sekat Ismail. Ada juga benda-benda bangsa-bangsa lain punya ajaran masuk. So beza dia. So diorang sebenarnya orang Arab ni Arab Quraisy terutamanya penjaga Kaabah. Mereka tahu tentang Allah Taala. Tak tahu pula. Jadi Mekah tu tempat persinggahan orang ramai lah. Ya. Daripada Ibrahim kan. Start daripada Sarah Hajar tinggal situ. Sejak dia orang buat Kaabah tu lah. Sebab start air Zam-Zam. Kaabah lepas tu. Haji dia tu. Haji tu lepas dia keluar Kaabah lah. Tapi benda tu lepas Ismail besar. Besar sikit boleh bantu bapak dia. Pasal ketika Ibrahim letak tu, lepas daripada dia tinggalkan keluarga dia, dia kata Ibrahim doa. Waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati daripada manusia ni yang cenderung pada mereka. So siapa itu suka tinggal. Jadi Qabilah Jurhum antara yang awal. Dia tengok dekat situ ada Hajar dan anak dia. Dia orang minta izin. Sebab kenapa tuan tanah asal kawasan Mekah tu adalah apa? Hajar dan anak dia Ismail. Sebab tu bila Jurhum tadi, bila dikahwinkan anak perempuan mereka dengan Ismail, kan keturunan dapat anak, diorang yang keturunan Ismail itulah yang menjadi penjaga tanah haram. Bahagian pendera peperangannya, bahagian persiapannya, bahagian sekian, bahagian jaga air Zam-Zam, bahagian beri makan orang-orang haji dan sebagainya. Semua itu dipegang oleh mereka, keluarga. Setiap family itu pegang satu. Semua keturunan Ismail AS. So, dia dikira tuan tanah asal. Sebab tu kenapa dia orang minta izin dengan dia. So Qabilah Jurhum yang datang tinggal dengan Hajar, dia orang lepas tu dia jadi itu. Tapi yang penting Qabilah yang Yaman tadi dipanggil Arab Qahtan. Qabilah yang lahir daripada keturunan Ismail tu dipanggil Adnan. Arab Adnan. So bila kita kata tak ada utusan langsung, satu tu je lah Ismail je lah. Pada keluarga dia. Sepanjang tu tak ada rasul lain. Ditinggalkan dan mereka sesat dan sebagainya, tapi tak datang ke Rasul sehingga dah datang Muhammad SAW. Sebab kenapa dalam surah Yasin kan dia kata apa, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun kan, supaya kau ingatkan satu kaum yang tidak diperingatkan, tak diberitahu kepada bapa-bapa mereka, maka mereka lalai. Dia disebutkan itu. Itu yang kenapa kena faham bahawa memang tak ada seorang Nabi Muhammad SAW sebarang utusan. Ismail ajar keluarga dia je. Keluarga dia diajar untuk solat dan zakat. Means that memang ada benda lain diajarkan oleh Ismail kepada keluarga dia. Tapi tidaklah sampai peringkat. Sampai itu je lah. Tapi kenal Allah. Siapa Allah semua kenal. Tapi masalah beramal kerana Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, itu masalah sikit. Okay? Sampai berhenti sini. Bersama kemudian insyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, kejap lagi ada sebentar lagi ada kelas Istamti' bi hayatika, enjoy your life, oleh Ustaz Hashim Encik Pa. Dan siapa yang ada ke lapangan boleh hadir 11.30 sampai 12 insya-Allah. Sampai pukul 1 bukan 11.30 satu lah, 1 insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.